Kakak dia macam, ya Allah, abang, apa yang kakak dia maafkan kakak. Dia kata, ibu maafkan kakak. Jangan benci kakak. Dia kata, kakak tak sengaja ni, ya Allah, apa kakak dia buat, apa kakak dia buat. Dia cakap macam tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Pertengkaran mulut di antara dua beradik bertukar tragedi apabila seorang remaja lelaki maut setelah tertusuk pisau yang dibaling oleh kakaknya. Meskipun mangsa dan suspek mempunyai hubungan yang baik, siapa sangka pertengkaran adik-beradik itu meninggalkan satu titik hitam dalam keluarga mereka. Laporan wartawan Afifah Aminuddin membuka tirai 999 minggu ini. Akibat pertengkaran dan berang diejek semasa pulang dari sekolah, seorang remaja perempuan bertindak mencapai pisau lalu membaling ke arah adik lelakinya sehingga maut. Kru 999 bersama pasukan polis Ibu Pejabat Polis Daerah Iskandar Puteri bertemu keluarga dua beradik itu di Kampung Ulu Pulai, Ulu Choh bagi meninjau lokasi kejadian. Pada 19 Oktober lalu, di sinilah di mana lokasi yang dipercayai mangsa telah tertusuk pisau kerana dibaling oleh suspek yang berada lebih kurang jarak 1 meter. Dan mangsa kemudiannya didakwa berlari ke arah perkarangan rumah sebelum jatuh dan diselamatkan oleh keluarganya. Kejadian tragis itu masih menghantui keluarga terutamanya ibu mereka yang berusia 43 tahun ini. Satu lebih tu sebab saya tengok mesej lah anak saya yang sulung tu cakap bila nak ambil. Dia dah balik. So saya terus pergi ambil kakak kat sekolah Gelang Patah. So baru saya pergi ambil nombor 2 arwah dengan adik dia dekat sekolah Nusajaya. So masa masuk tu si arwah tu macam, kenapa lambat ni ibu? Ibu cakap lah, ibu ambil kakak lah. Lepas tu dia macam, dia senyap. Kursi, bukan berubah kursi. Kursi tu apa? Dia mesti dia jatuhkan. Naikkan. Lepas tu dia macam dah marah. Kakak pekak ke ni semua? Kakak macam bergaduh mulut. Lepas tu kakak dia kata, lain kali kalau abang nak minta kakak tolong, kakak tak nak tolong lagi. Dia macam dah sedih. Lepas tu, mana ada tolong? Aku takut dengan aku. Dia mula macam provoke. Lepas tu saya, dah senyap. Dah panas ni, semua senyap. So on the way tu dia senyap. Sampai saya parking, saya panggil pom. Saya panggil yang nombor 4 untuk keluar. Pergi sekolah agama. So dia transit, dia macam ni. Ibu kepada 5 orang anak ini tidak menyangka pertengkaran mulut antara dua beradik itu bertukar tragedi dalam sekelip mata. Lepas tu saya tengah bebel tu, sebab dia macam argue lagi. Sekejap je, tiba-tiba adik keluar. Macam ni, saya dengar anak saya yang nombor 3 tu kata, Ibu, abang dah berdarah banyak ni, Ibu. Saya dah macam, kakak apa dah buat apa ni? Saya kata, panggil kakak keluar. Takut kakak buat sesuatu kan. Kakak dah macam apa dah, macam panik sangat. Masa dah macam nazak semua, dia senyap. Kakak dia macam, ya Allah, abang, apa yang kakak dia maafkan kakak. Dia kata, ibu maafkan kakak. Jangan benci kakak. Dia kata, kakak tak sengaja ni, ya Allah, apa kakak dia buat, apa kakak dia buat. Dia cakap macam tu. Dia cakap, ibu nanti kakak maksudnya ke seorang ke, kita tak sama-sama ke syurga ke. Saya kata, kakak ni kakak tak sengaja. Saya katakan sengaja, benda sangat cepat. Tambahnya, suspek berusia 18 tahun mempunyai hubungan yang baik dengan mangsa dan sering mencatatkan keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Kadang dia WhatsApp saya sebab macam boleh bawa kan form 6. Ibu, banyak kakak tertinggal ni, macam mana ni? Saya kata, tak apalah, nanti buat lagi, ni ujian pertama. Sebab minggu ni dia periksa. Tu saya tak tahu, mungkin periksa. Lepas tu belum makan biskut je. Emosi diorang tu macam mana, saya tak tahu. Tapi saya rasa, nak kata benda ni tekanan ke tak, saya rasa dia tak sengaja. Memang tak sengaja. Sebab benda tu, pisau tu memang ada kat situ. Saya rasa dia kata untuk dia stres ke, tekanan ke, tak adalah saya rasa. Saya tak tahulah, mungkin sebab yang ada kat situ, yang tercapai adalah pisau.
Kalau mungkin dia siapa buku, saya rasa dia ketuk abang dengan buku ke, remote ke, mungkin benda tu terbalik remote ke. Menurut Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Assistant Commissioner Rahmat Arifin, siasatan awal mendapati mangsa berusia 16 tahun maut di tempat kejadian akibat pendarahan yang banyak pada saluran darah utama. Kita telah pun membuat tangkapan ke atas suspek iaitu kakak kepada mangsa dalam kes ni. Dan kita telah perolehi tahanan untuk meriman ke atas suspek ni, kakak ni, selama 6 hari. Hasil daripada kita punya siasatan, kita dapati suspek tidak mengalami apa-apa masalah depression, stres, sebab kita dah berjumpa dan merakamkan percakapan daripada pihak sekolah dan juga daripada pihak ibu dan ahli-ahli keluarga dia yang lain. Tambah beliau, mangsa telah dikebumikan pada 20 Oktober lalu di tanah perkuburan Kampung Ulu Pulai, Gelang Patah, Johor. Nasihat saya lah, sekiranya perkara yang sama terjadi kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, kita sebagai ibu bapa hendaklah mengambil tindakan yang segera, untuk memastikan tidak ada berlaku pergaduhan sehinggalah memudaratkan nyawa anak-anak kita. Kejadian malang ini berlaku tanpa diduga. Penyebaran berita yang tidak sahih boleh mengganggu emosi keluarga terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Laporan Afifah Haminuddin 999. Susulan kes tembak yang mencederakan anggota sukarelawan polis di Kampung Seberang, Pasir Mas, Kelantan. Seorang lelaki berusia 35 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Saksikan perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Polis menahan seorang lelaki susulan kes tembak yang mencederakan anggota sukarelawan simpanan polis di Jalan Auduri Kampung Seberang, Pasir Mas, Salur. Meskipun tercedera, mangsa sempat ke sebuah kedai sebelum menghubungi rakannya untuk mendapatkan bantuan. Suspek ditahan bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Seorang buruh didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru atas pertuduhan memukul isterinya 15 Ogos lalu. Tertuduh yang berusia 32 tahun itu mengaku tidak bersalah setelah pertuduhan dibacakan ke atas dirinya. Suspek didakwa melakukan kekerasan jenayah dengan tangan terhadap isterinya di dalam kereta sekitar Kampung Langgar Tapang Panji kira-kira jam 12 malam. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 326A. Sementara itu, di Mahkamah Magistrate Seremban, peniaga lelaki tempatan dihadapkan atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang jatin pada 23 September lalu. Tertuduh didakwa menyebabkan kematian mangsa di sebuah rumah sekitar Taman Paruwijaya antara jam 4.50 petang hingga 8 malam. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Di Alor Star pula, seorang petani dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh bayinya di kediaman kampung Teluk Jawa. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu terhadap bayi lelaki berusia 3 bulan di Sungai Lintang, Mukim, Padang Hang. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan berdepan 3 lagi pertuduhan. Di Kuala Lumpur, pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menahan seorang pengurus kanan syarikat pembinaan dan penyelenggaraan kerana disyaki menerima rasuah bagi melancarkan proses kelulusan pinjaman berjumlah RM5 juta. Suspek didakwa menerima duit suapan sebanyak RM72,000 daripada seorang pengarah urusan syarikat berkenaan. Orang pergi satu macam kedai lok-lok, kedai steamboat tu, dia ada jual cookies kecil-kecil tu. Saya memang tahu benda tu pun, tapi saya nak try. Itu sebab saya nak try rasa cookies tu macam mana, itu yang try.
Seorang pekerja premis hiburan menerima padah gara-gara mencuba biskut ganja. Kegiatan individu terbabit berjaya dibongkarkan ketika serbuan pasukan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Petaling Jaya. Saksikan laporannya bersama wartawan Afifah Hamiduddin. Sebuah pusat hiburan di Petaling Jaya berjaya diserbu bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Petaling Jaya kerana dipercayai menjadi sarang pengedaran serta penyalahgunaan dadah. Vietnam. From Vietnam. Local, Malaysia. Local? Malaysia. Vietnam, right? Yes. But got visa. Yeah, I know. Okay. Apa selain daripada kronik sakit, chronic disease yang you ada? Apa simptom tak? No, chronic disease. Itu develop untuk sakit tekak, semua orang pun ada makan. Ini tak ada keluar di mana. Saya bagi you charge to explain. Okay. Kalau tidak nanti saya ada bawa balik balai, nanti saya explain balai lagi susah. Seminggu depan ada antibiotik, ada ubat faktor. Hasil ujian saringan air kencing terhadap 80 individu, seorang pekerja premis warga tempatan disyaki terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Berapa lama dah kerja sini? Kurang daripada sebulan lah, 2 minggu lebih, 3 minggu lebih macam tu. Macam mana boleh kerja sini? Sebab ex-manager saya dulu, dia dah pindah ke sini, so dia panggil saya kerja kat sini. Oh, dulu kerja kelab juga lah. Okay. Sini gaji kira macam mana? Gaji, sebab saya yang bulan lepas punya gaji pun saya tak dapat full, so saya tak tahu dia kira macam mana. Kira dalam agreement patutnya basic dia bagi 2-3 macam tu lah. Lepas tu ada OT. Tu lah. Jadi positif ambil Positif ganja. ganja. Saya makan brownie. Pemeriksaan lanjut mendapati lelaki berusia 33 tahun ini dipercayai memperoleh bekalan dadah ketika bercuti bersama rakannya di negara jiran. Memang ambil daripada kawan supply lah. Tak juga, kita orang ada pergi satu macam kedai lok-lok, kedai steamboat tu. Dia ada jual cookies kecil-kecil tu. Saya memang tahu benda tu pun, tapi saya nak try. Banyak tak ambil? Saya ambil 3 piece. Tak ada check urine ke? Tak ada. So far time tu macam dia tak ada pula. Suruh pergi check urine dengan kedai lepas ke. Oh, member orang semua ambil lah waktu tu? Saya pergi bertiga je. Yang lagi 2 orang tak ambil. Walau bagaimanapun, hasratnya pada bulan lalu membawa padah setelah ditahan oleh pihak berkuasa. Memang dulu pernah ambil ganja? Oh, tak pernah. Itu sebab saya nak try rasa cookies tu macam mana. Itu yang try. Kat sini tak ada ambil? Oh, tak ada. Jus ke apa? Tak ada. Sini duduk mana? Saya duduk kat Ceras. Duduk Ceras dan datang sini? Naik? Datang sini sebab sini ada hostel. Kalau macam dah balik lambat sangat, saya balik hostel lah. Tapi kalau macam awal tutup, saya terus balik Ceras. Parents tahu kerja sini? Parents tak tahu. Kalau parents saya tak kerja apa? Saya kata saya kerja restoran biasa. Dia macam biasa. Daripada dulu lagi? Start kerja waiter kat club daripada dulu? Memang kat club. Tahu tak? 2017. Yang dekat tempat lama tu saya kerja lebih kurang 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, operasi terbabit telah dianggotai seramai 3 orang pegawai dan 22 anggota yang turut dibantu pasukan bahagian siasatan jenayah IPD Petaling Jaya. Sebenarnya ganja ni majoriti adalah daripada kita lihat golongan muda dan juga golongan dewasa yang telah pernah mengambil pengelian dadah ni. Benda tujuan mereka ni adalah satu untuk berhibur lah. Berhibur di kalangan remaja ni, mereka menggunakan dadah-dadah ini sama ada ganja ataupun jenis-jenis metamfetamin ataupun ais batu ni, orang panggil batu lah. Kalau budak-budak ni panggil batu. So adalah untuk mereka berhibur
dan juga mereka untuk mengurangkan stres. Ada mereka yang stres, kemudian ada mereka yang mungkin disebabkan oleh tekanan hidup. Dan saya ingat majoriti yang kita tangkap di Dewasa Cyber ni, mereka ni adalah untuk berhibur bersama dengan kumpulan rakan-rakan mereka. Tambah beliau, sejak Januari sehingga 14 Oktober 2022, sebanyak 104 tangkapan telah direkodkan bagi kesalahan di bawah Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952. Ini merupakan operasi yang berterusan dijalankan oleh Bahagian Sarjana Narkotik Daerah Putera Jaya. Selain daripada itu, kita juga menjalankan operasi-operasi pencegahan jenayah. Kita menjalankan tangkapan ke atas mereka ini, dan apabila kita membuat saringan, dapati mereka ni sama ada mereka positif urin ataupun memiliki, kita akan buat tangkapan. Dan kita pihak IPD Putera Jaya ni, kita memang melihat kita membuatkan secara agresif, operasi agresif bagi kita menangani masalah penyalahgunaan dadah di kawasan daerah Putera Jaya. ACP Muhammad Fakhruddin turut menegaskan peranan dan tanggungjawab ibu bapa adalah sangat penting dalam memantau pergerakan anak mereka supaya tidak terjerumus dalam kancah penyalahgunaan dadah, terutamanya golongan remaja. Okey, bagi keluarga terutamanya mereka anak-anak ni yang masih dalam peringkat remaja, mereka ni mudah terpengaruh dengan rakan-rakan, di mana mereka ini apabila terpengaruh, mereka mulalah mencuba untuk mengambil dadah, terutamanya dadah yang memang kata digemari lah oleh remaja ni, dadah jenis ais untuk mereka berhibur. Selain daripada itu, kita juga perlu mengambil berat terhadap agama supaya mereka ni lebih hidup lebih sihat, terutamanya daripada remaja yang kadang-kadang pelajar, mereka ni bagi alasan pada keluarga, kadang bagi alasan mereka nak keluar bersama kawan-kawan, tapi apabila keluarga tidak pantau ni, mereka tidak tahu siapa kawan ni, latar belakang kawan-kawan dia, pergi ke mana waktu tengah-tengah malam ni, dan ini menyebabkan mereka ni mudah terpengaruh dan mudah terpesong dengan penyalahgunaan dadah. Hasil siasatan, seorang individu dikenakan tindakan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana didapati positif dadah jenis THC atau tetrahydrocannabinol. Selain itu, premis pusat hiburan turut dikenakan tindakan di bawah Seksyen 11-1 Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1995 kerana beroperasi melebihi masa. Laporan Afifah Haminuddin, 999. Buka cepat. Buka semua. Tak, kita orang tak ada kunci. Cepat. Buka cepat. Kita orang tak ada kunci. Buka ni, enter ni. Kita tak ada kunci. Buka cepat. Aku pecah. Buka. Saya tak ada kunci. Buka. Aku cakap. Kita orang tak ada kunci. Banyak orang. Bertopengkan kain kuning dan bersenjatakan sebilah parang panjang. Itulah gambaran seorang lelaki dalam cubaan samun di sebuah kedai serboneka sekitar Taman Semenyi Indah Kajang. Kejadian jam 7.20 malam itu sempat dirakam oleh jurumawang kedai terbabit sebelum bertindak melarikan diri ke dalam stor untuk menyelamatkan diri. Kalau kita jaga kedai, kita tak mahu pandai-pandai bagi angkat video. So kalau itu orang angkat parang, kita bahayalah. Tak mahu angkat video lah sebab ada CCTV mah. Nanti dia belakang buat apa? Lagi susah. Lebih baik polis bagi angkat CCTV. Kalau saya jaga staf keselamatan, saya akan pasang CCTV. Memang tak tahulah ke mana handphone ke apa semua sebab kita akan fikir nyawa kita je. Handphone ke nak call polis ke apa ke, memang kita tak tahu nak buat apa-apa. Dalam pada masa tu saya rasa saya lari je kot. Kalau sempat larilah, kalau tak saya nyorok ke apa ke. Dah tak sempat dah nak record, nak viral apa semua. Saya rasa
Diorang ni kena buka minda diorang lah untuk cari kerja carilah kerja yang halal. Kita ni nak bagi makan anak-anak bini, nak bagi makan orang-orang yang tersayang, mak ayah yang penting kan. So siapa yang dah sihat tubuh badan, yang boleh bekerja, even kerja apa tak kisah, kerja apa as long dia mendatangkan duit yang halal ke. So tolonglah carilah kerja yang bukan kerja merompah orang ni. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan, siasatan awal mendapati suspek sempat menarikan beberapa kotak rokok bernilai kira-kira RM50. Setakat ni kami dah tengok CCTV, rakaman CCTV yang ada di kedai itu dan juga CCTV yang ada di sekitar kedai tersebut. Daripada CCTV itu kita tengok memang suspek ni seorang lone ranger, bertindak secara bersendirian dan tidak menggunakan kenderaan. So kita tengok dia berjalan keluar daripada premis tu terus seorang diri dan tidak menghala pada kenderaan lah. So kemungkinan suspek letak kenderaan dia di kawasan yang jauh dari premis tu, kemungkinan, ataupun dia memang berjalan kaki. Buka je, Mat. Buka semua. Tak, kita orang tak ada kunci. Cepat. Kita orang tak ada kunci. Buka ni, enter ni. Statistik bagi tahun ini daripada Januari hingga Oktober, daerah Kajang saja kes yang samun yang melibatkan kedai sembarang ikat ni berjumlah 35 kes. 35 kes dan daripada 35 ni kami telah berjaya membuat tangkapan seramai 34 orang. 34 tangkapan, daripada 34 ni kita berjaya tuduh di mahkamah seramai 24 orang. Bagi kami pihak polis, kami tak menggalakkan lah untuk mangsa ni buat rakaman menggunakan handphone sebab dia merisikokan diri dia sendiri. So kita kena ingat penjenayah ni ataupun suspek ni bersenjata, parang ataupun pisau. So dia boleh bertindak di luar jangkaan, lebih ganas. Sama ada dia boleh mendatangkan cedera ataupun boleh mendatangkan kematian. So lebih baik kita elakkan daripada melawan dan elakkan ambil tindakan-tindakan yang boleh mendatangkan kemarahan kepada dia. Sebab wang ringgit, harta benda kita boleh cari. So premis tu pun mungkin ada perlindungan insurans. So kehilangan tu mungkin dituntut oleh pihak premis, pihak pemilik dengan syarikat-syarikat insurans. Tapi kalau kecederaan, kematian, tak ada ganti. Kes disiasat di bawah Seksyen 392 Palang 397 Kanun Keseksaan kerana melakukan rompakan bersenjata. Dan suspek berdepan hukuman penjara maksimum 14 tahun berserta denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Takkan kita nak satu buang, satu tutup, satu buang, satu tutup, satu bersih. Kalau Cik nak tahu, Cik buat open macam ni, Cik buat sendiri, tengok macam mana. Restoran ibarat syurga lilati atau lipas, lalat dan tikus. Kebersihan jelas diabaikan oleh pemilik dan pekerja sehingga mengundang kehadiran haiwan perosak. Sulan itu, Ops Tom Yam dilancarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor di beberapa buah premis sekitar Sungai Buloh. Saksikan perinciannya bersama wartawan Tun Hizami Hashim. Tadi saya nampak tikus masuk sini. Memang banyak tikus sini ke tak? Kawasan sini memang banyak lah. Akak masak tak ada apa? Tak ada, dia tak datang kat tempat masak, tak datang. Dia datang sini? Tak tahu, tak pernah ada lagi. So far tak ada keracunan apa-apa lagi orang? Tak ada lagi buat masa sekarang, tak ada apa-apa lagi komplain lah. Itu antara situasi menjijikkan apabila haiwan perosak seperti tikus dan lipas ditemukan di sebuah restoran di Sungai Buloh, Selangor. Ni air apa kak? Air gula ke? Ya. Tengok ada lipas air gula ni. Yang tu tak pakai dah. Ni datang. Ni datang. Kak, banyak lipas kak. Kak. Belakang tu lah? Ha. Oh, sebab tak bisa angkat belakang tu. Tak angkat.
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor menjalankan operasi ke atas 180 buah restoran bagi membendung sikap segelintir pemilik dan pekerja permis yang mengabaikan aspek kebersihan dalam menyediakan makanan. Ni air sampah apa? Ni. Ni air sampah. Mana boleh letak kat sini? Air sampah ni. Ini sampah bila bang? Sampah untuk hari ni punya. Memang selalu tempatkan di sini? Memang kita akan tempat sini. Bila malam dah closing kita akan masuk satu tempat, kita buang sekali lah. Tong sampah kalau boleh bertutup. Kalau dah penuh, tolong letakkan dekat luar. Ataupun letak dekat mana-mana rumah sampah yang berdekatan. Jika dilihat dengan mata kasar, peralatan di bahagian dapur ini kelihatan tersusun. Namun sebenarnya kedudukan sampah yang dilonggokkan di sini dapati tidak strategik kerana berhampiran dengan tempat untuk memasak, dan pemeriksaan pihak berkuasa di dalam tempat untuk menyimpan makanan sejuk beku turut menemukan najis tikus. Bahagian dapur permis ini dipercayai menjadi sarang lilati, iaitu lipas, lalat dan tikus. Ekoran penemuan lambakan najis haiwan perosak itu di atas lantai. Memang selalu ada tikus kat sini ke bang? Itu walau alam. Pada dalam ni memang tak ada. Yang saya punya saya tutup kaki pasal saya dah zinc semua dah. So, tadi nampak dekat bawah ais kat luar. Itu dia tak masuk sini. Tak masuk sini. Pasal kita pun pintu bawah kita dah rapat. Lipas ada bang? Lipas tengok sendiri. Saya tak berani nak komen, nanti kan kata tak ada pula kan. Saya kata bohong pula. Lipas. Yang tu yang saya tak nak tu. Bila orang cek je ada banyak. Susulan itu, siasatan mengenai penggunaan khidmat kawalan makhluk perosak dan jadual aktiviti pembersihan dilakukan ke atas pemilik permis. Tadi kita dah masuk dan cek, ada tempat-tempat yang terdapat najis tikus saya. Dekat semua celah-celah pun ada nah. Area ni memang mesej dengan najis tikus. Ni kita baru basuh 2-3 hari lepas. Untuk yang kehadiran najis tikus, sisa najis tikus memang kena hari-hari cuci. Last bila buat pest control kat sini? Pest control dalam, tak silap sini dalam 2 bulan lepas tu. 2 bulan lepas. Cadangan kita untuk pest control, kalau tempat yang masif, mari kita cadangkan 2 minggu sekali. Dia ikut kalau keadaan makin elok, kita beralih kepada 1 bulan 1 kali. Penemuan sisa-sisa makanan yang bertaburan di atas lantai dikesan menjadi faktor utama yang mengundang kehadiran haiwan lilati ke permis makanan. Ni tumpah ni. Dia bila dia tumpah, ni yang akan menyebabkan haiwan-haiwan macam tikus ke lipas dia akan datang ke tempat-tempat macam ni lah, dia cari makanan. Selain itu, bau busuk akibat makanan yang layu dan keadaan lantai permis yang licin serta berlubang sehingga menyebabkan takungan air juga menjadi tarikan kepada serangga perosak. Cuba tengok tu, mari sini tengok tu. Minyak dekat lampu tu. Penuh nampak tu. Last cuci bila ni? Setiap bulan cuci sekali tak? Ini bukan setiap bulan ni. Ini semua minyak masak. Bila kita dah masak kan, dia naik ke atas, lepas tu kipas ni berfungsi. Bila dia fungsi, dia akan sedut, dia akan pergi keluar. Tapi bila kipas ni tak fungsi, dia akan perap ke atas ni. Setiap bulan dia akan jatuh masuk dalam makanan. Dinding pun ni dah teruk sangat lah ni. Ni boleh jatuh dalam periuk atau belanga dalam masak. Bahan masakan disimpan secara terbuka, jelas menjadi hurungan lilati, sekaligus boleh menyebabkan kontaminasi dan mengundang kehadiran bakteria salmonella yang mengakibatkan keracunan makanan. Skop ais ni dicampurkan sekali di dalam ais batu. Skop ais pun yang dah rosak, kotor, dan sepatutnya dia kena ada satu bekas khas lah dimasukkan. Tuan tengok dalam ni, ada makanan lain ada lagi. Ada carrot dia letakkan bersama. Ini mungkin dia nak buat jus ke nak masak, saya tak pasti. Suhu pun tak kuat dan ada bau lah. Dah start ada bau lah. Bau ni Ada bau busuk. Ada bau busuk lah. Patutnya berapa kan suhu? 0.4 darjah Celsius sepatutnya. Ini saya tak pasti dah ni untuk nak goreng nasi untuk yang customer order lah ni. Okey, sepatutnya tak boleh biar dalam keadaan terbuka macam ni lah. Okey, ni pun skop yang tak sesuai. Okey, hampir dengan tempat yang takut nanti ada ni kan, macam ada najis tikus apa semua ni akan jatuh dalam makanan lah. Boleh ke letak bawah macam ni tuan? Patutnya tak boleh lah. Kena bertutup kan? Ya, ni air takung ni akan masuk ke dalam lah. Pisau sepatutnya dah dia tak boleh macam ni sebab bila cuci macam mana sekalipun
Mikroorganism akan ada kat dalam ni. Dia tak boleh. Ya, dia tak boleh balut macam ni. Pihak berkuasa turut memeriksa longkang di belakang restoran yang disyaki menjadi habitat tikus dan laluan masuk haiwan perosak itu ke dalam premis. Ini punca datang tikus ni. Tengok. Dia kena ada satu sistem filtration dulu. Kita akan tapis dulu semua sisa sebelum pergi dekat sini. Tikus akan duduk bawah-bawah tu. Sebab ni dah punca rezeki dia ni. Ni punca rezeki tikus. Seminggu kita akan cuci 2 kali lah. 2-3 kali. Dia seelok-eloknya selepas kita, sebab ni kita punya premis kan. Seelok-eloknya bila kita buka, tutup, kita kena cuci. Buka, tutup, cuci. Kita kena jaga dari segi sanitasi kita lah. Selain itu, pekerja premis juga didapati tidak mematuhi garis panduan etika pemakaian pengendali makanan dengan melanggar Peraturan-Peraturan Makanan 2009. Tak pakai kasut? Ni. Pakai. Pakai slipper tu? Alah, yang hari ni pula tetap pakai slipper pula dah. Tapi ada hantar pergi kursus makan sini? Ada. Ada lah. Cuma sikit saya letak kat mana saya tak tahu. Kenapa tak letak kat sini? Bukan masalahnya, kadang-kadang file tu 2, 3, 4. Ni kalau penguasa datang nak check macam mana tuan? Terpaksa kelam kabut dah. Pasal apa? PKP tu tak sempat nak. Tak sempat nak standby apa ready apa ni. So berapa orang bekerja so far? Saya bekerja dengan anak-anak 4 orang, 5 orang. 5 orang lah. Pemilik premis berusia 55 tahun ini cuba mencetuskan provokasi. Ekoran tidak berpuas hati setelah restorannya diarahkan tutup selama 14 hari untuk kerja-kerja pembersihan. Ini kebersihan bang. Ini orang makan bang. Bang yang marah saya pula. Kita dah buat sebaik mungkin. Lantai kita buat lain. Cat kita cat lain. Sepatutnya datang kesihatan. Okey, check dulu tengok. Okey, bagi nasihat dulu. Tak boleh. Kita tak boleh macam tu. Kalau kedai macam kedai baru buat, mungkinlah tak ada takut, tak ada lipas. Ini dah 30 tahun. Dia masa kita buat kerja, kita tak sempat dah nak buat apa ni. Takkan kita nak satu buang, satu tutup, satu buang, satu tutup, satu bersih. Memang takkan macam tu. Sebab tu kalau cik nak tahu, cik buat open macam ni, cik buat sendiri, tengok macam mana. Sebab kalau cik larat ke tidak? Sebab tu sampah berapa orang cik nak gaji orang untuk bersih. Saya minta tolong jangan tutup. Nak saman-saman saya tak kisah. Saya nak niaga. Okey, dia macam ni. Okey, macam kalau sekat seminggu tu boleh kata lagi. Penutupan kita buat maksimum 14 hari. Hari ke-5 dah boleh buat permohonan buka semula. Kalau saya cakap kalau betul-betul pihak tuan dah buat pembersihan keseluruhan. Kena gotong royong semua lah. Yes. Hasil operasi, 172 notis compound dikeluarkan bernilai lebih RM90,000 dan 11 permis makanan diarahkan tutup mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Operasi tamat pada jam 2 pagi. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Bukan sahaja parti, kita akan sebut mana-mana orang yang kita suruh jadi, kita akan tahan. Segelintir pendatang asing tanpa izin dikesan masih berdegil untuk pulang ke negara asal. Kebanyakan individu pula hanya berbekalkan salinan dokumen pengenalan diri bagi membuktikan mereka warga tempatan. Saksikan operasi bersepadu dilancarkan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu sekitar Pasar Kraftangan dan Pasar Filipina, Jalan Sinsuran, Sabah. Bagi memerangi isu pendatang asing tanpa izin atau parti yang masih dikesan menjalankan aktiviti perniagaan, operasi bersepadu terus dipergiatkan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu sekitar Pasar Kraftangan dan Pasar Filipina. Operasi tersebut membabitkan 4 pegawai serta 27 anggota IPD Kota Kinabalu dibantu oleh Jabatan Sukarelawan Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Rata-rata individu warga asing yang diperiksa di lokasi ini hanya membawa salinan kad pengenalan beserta salinan sijil kelahiran. Mana temu kau punya nombor IC ni? Helen yang mana? Helen mana? Ni. Cuma mak saya.
Serbuan turut mensasarkan kawasan tapak binaan yang disyaki menjadi lubuk warga asing. Ya, mesti mau bos ni jumpa. Mau di level 6 dia punya bos tu tanya. Ada. Ada tu. Ada di office. Sana. Ada lift tak? Susulan itu, 6 parti disyaki tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah berjaya ditahan pihak berkuasa. Yang 6 ini, 2 lelaki, 4 perempuan benar-benar tidak ada dokumen. Dan kita akan bawa balik ke balai untuk pemeriksaan selanjutnya lah. Beliau turut menegaskan operasi tersebut dijalankan secara berkala bagi membanteras isu parti yang masih berdegil untuk pulang ke negara asal. Operasi yang ini kita buat dahulu bagi bandar-bandar. Sebab kita matlamat selain daripada nak tangkap nak nilai, kita nak mengurangkan jenayah berlaku di kawasan bandar raya Kota Kinabalu ini. Bukan sahaja parti, kita akan cuba mana-mana orang yang kita curigani, kita akan tahan. Walaupun dia warga negara tapi kita curiga, kita akan tahan. Kalau selalunya kalau orang awam ni orang nampak kita dia lari, mesti kita sediakan. Orang ni kalau kita dapat, kita akan bawa. Kesemua tahanan disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 1963 gara-gara tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Seorang murid tahun 5 yang sedang melakukan aktiviti sukan tahunan bersama rakannya di sekolah maut dihempap palang besi tiang gol secara tiba-tiba. Saksikan butiran kejadian dalam tragedi 999. Kejadian di padang bola sekolah di Pekan Menggatal Jumaat lalu telah menyebabkan mangsa berusia 11 tahun mengalami kecederaan di bahagian kepala. Menyedari kejadian itu, bapa mangsa serta guru sekolah bertindak menghubungi talian kecemasan untuk mendapatkan bantuan. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Muhammad Zaidi Abdullah, mangsa disahkan meninggal dunia di Hospital Likas, Sabah. Mangsa murid sekolah jenis kebangsaan Cina, Lok Yuk, dipercayai dihempap besi palang gol ketika berlangsungnya aktiviti sukan tahunan. Hasil siasatan pihak polis mendapati tiada sebarang unsur perbuatan jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Di Kuala Terengganu, seorang ibu bersama anaknya berusia 6 bulan terselamat dalam kebakaran di Kampung Panji Alam, Kuala Terengganu Ahad lalu. Ketika kejadian, suami mangsa telah keluar untuk membeli barang keperluan. Mangsa Nur Azrina Muhammad 30 tahun tinggal sehelai sepinggang setelah api marak dengan cepat dipercayai bermula dari bahagian bawah rumahnya. Tubik tengok luar, tengok bawah rumah saya terbakar dah. Lepas tu saya pun panggil abai po keluar. Lepas tu saya masuk pula ambil anak umur 6 bulan dalam rumah. Keadaan api tengah hitam. Saya tak boleh ambil apa-apa. Saya fikir anak saya patut dulu. Namun, Nur Azrina bersyukur apabila 2 lagi anaknya yang berusia 4 dan 6 tahun terselamat kerana berada di rumah neneknya ketika kejadian terbabit. Sementara itu, pihak bomba seramai 20 anggota bersama 4 jentera ke lokasi setelah menerima panggilan kebakaran. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Terengganu, Rozizah Abni Hajar, kebakaran berjaya dikawal kira-kira 20 minit kemudian. Kesukaran yang pihak bomba alami, kita bermasalah daripada akses bomba lah, di mana jalan yang terlalu sempit dan yang keduanya rumah dibina terlalu rapat lah. Jadi bermaksud di situ bomba terpaksa membuka hos dalam jarak yang jauh, iaitu lebih kurang dalam 400 kaki. Itu sikit banyak telah menjejaskan sikitlah. Nilai kerugian hampir RM100,000 dan punca kejadian masih dalam siasatan. Operasi pemadaman api dihentikan pada jam 9.32 malam.
Saudara, jangan lupa bersama kami di minggu hadapan untuk paparan berita, jenayah terkini dan tindakan pihak berkuasa. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim berbetan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.